Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kami kumpulan 5 akan membentangkan tajuk mengenai membasmi amalan pilih kasih dalam sistem pendidikan di bawah Jabatan Amalan Pendidikan. Terdiri daripada ahli kumpulan kami, diri saya sendiri Nur Azra binti Muhammad Idris, Ahmad Nasruddin bin Yusuf, Nur Yusliza binti Basri dan Nur Syamizuddin binti Saadi. Okey, di mana adalah cadangan projek kami adalah untuk menangani isu pilih kasih yang berleluasa dalam sistem pendidikan, di mana kami akan mendapatkan punca kepada masalah ini dan membentangkan penyelesaiannya untuk memupuk integriti dalam sistem pendidikan, di mana isu pilih kasih dalam pendidikan adalah isu yang menimbulkan kebimbangan serius terhadap perkembangan akademik dan peribadi pelajar. Berlakunya pilih kasih ini akan menyebabkan pelajar kurang bersemangat untuk belajar dan bersikap sambil lewa dalam perjalanan pembelajaran, menjadi pelajar tidak bermotivasi, di mana oleh itu Jabatan Amalan Pendidikan ditubuhkan untuk pelajar mendapatkan cadangan bagaimana mendapatkan hak asasi mereka dan menerima pendidikan yang tidak berat sebelah dan saksama. Okey, bentangkan ini akan diteruskan oleh Nur Yusliza binti Basri. Dipersilakan. Tujuan Jabatan Amalan Pendidikan ini diwujudkan adalah untuk mewujudkan persekitaran pendidikan di mana setiap pelajar mempunyai peluang yang sama untuk berkembang maju. Berkaitan dengan isu pilih kasih dalam pendidikan, adalah penting untuk menangani cabaran ini kerana ia boleh membawa kepada peluang dan hasil yang tidak sama rata. Apabila pelajar tertentu menerima hak istimewa, ia mewujudkan perbezaan dan melemahkan prinsip keadilan dalam pendidikan. Apabila usaha untuk menghapuskan pilih kasih dilakukan secara bersungguh-sungguh, institusi pendidikan dapat memupuk persekitaran di mana setiap pelajar diberi peluang yang sama untuk berjaya, mempromosikan masyarakat yang lebih inklusif dan saksama melalui pendidikan. Selain itu, ia juga adalah untuk mewujudkan proses telus yang menghalang pilih kasih dan menggalakkan meritokrasi dalam institusi pendidikan. Berkaitan dengan isu pilih kasih dalam pendidikan, proses telus yang digariskan di atas membantu mengurangkan kesan bias peribadi atau amalan yang tidak adil. Dengan memupuk sistem berasaskan merit, institusi pendidikan dapat memastikan bahawa pelajar dinilai dan diberi ganjaran berdasarkan kebolehan, usaha dan pencapaian mereka dan bukannya faktor luaran. Ini bukan sahaja mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih adil, tetapi juga mengukuhkan prinsip-prinsip meritokrasi, menyumbang kepada integriti dan reputasi keseluruhan institusi pendidikan. Seterusnya, penyataan masalah bagi isu pilih kasih ini adalah berlaku ketidakadilan dalam sistem pendidikan seperti pemilihan pelajar yang sama di dalam program sekolah dan keutamaan diberikan kepada pelajar yang terpilih sahaja. Kedua, bukti dan contoh pilih kasih dalam bidang pendidikan akan menunjukkan bahawa perkara ini adalah perkara yang serius sehingga menjejaskan perkembangan akademik dan peribadi pelajar itu sendiri. Oleh itu, pilih kasih dalam pendidikan adalah isu yang serius dengan akibat yang ketara untuk pembangunan akademik dan peribadi. Ia bukan sahaja menyekat potensi individu pelajar, tetapi juga menyumbang kepada persekitaran pendidikan yang tidak sihat, yang tidak mempunyai keadilan, ketelusan dan peluang yang sama rata. Menangani isu ini adalah penting untuk memupuk persekitaran pembelajaran yang inklusif dan membolehkan setiap pelajar berkembang maju. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah bukti bagi penyataan masalah yang mana merujuk kepada keratan akbar tersebut didapati bahawa amalan pilih kasih mesti diketepikan supaya ianya tidak memberi kesan yang negatif kepada masyarakat dan berlaku ketidakadilan dalam sistem pendidikan apabila wujudnya sikap pilih kasih ini. Bagi Keratan Akbar Utusan Malaysia pula, elak pentaksiran berasaskan sekolah berat sebelah iaitu pilih kasih. Perlu untuk mengelakkan amalan pilih kasih dan berat sebelah ini dalam menilai prestasi pelajar. Ini kerana pelajar telah berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik mereka. Maka ianya perlu memastikan bahawa penilaian yang dibuat mestilah telus dan adil. Contoh konkret yang pertama adalah mengutamakan pelajar kelas hadapan berbanding dengan kelas belakang. Yang kedua adalah memberi perhatian lebih kepada pelajar yang ibu bapanya mempunyai latar belakang tertentu
Dan yang ketiga adalah pelajar yang telah membawa nama sekolah atau institusi ke arah yang lebih tinggi akan lebih didahulukan berbanding pelajar yang biasa. Untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, perlu memastikan setiap pelajar menerima perhatian yang sama dan peluang yang saksama untuk berkembang. Mengutamakan pelajar kelas hadapan atau memberi kelebihan kepada pelajar berdasarkan latar belakang tertentu boleh mencipta jurang sosial yang mempengaruhi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan sepatutnya berfungsi sebagai alat untuk menyatukan masyarakat dan bukan yang menyebabkan berlakunya pergaduhan atau ketidakadilan. Melalui pendekatan yang adil dan tidak pilih kasih, setiap pelajar berpeluang untuk menunjukkan potensi dirinya dan memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Okey, seterusnya ialah draft idea dalam projek kami ini, iaitu projek yang bertajuk Membasmi Amalan Pilih Kasih dalam Sistem Pendidikan. Okey, setelah melakukan kajian dan penelitian dan melalui sumber-sumber tertentu, kami mendapati bahawa terdapat lagi beberapa buah negara yang mengetengahkan isu amalan pilih kasih dalam sistem pendidikan. Okey, antaranya ialah pertama, negara Kanada. Okey, melalui negara ini mereka memastikan hak asasi manusia di negara mereka, terutama dalam konteks pendidikan dipenuhi sepenuhnya. Negara kedua ialah negara Afrika Selatan. Okey, melalui South African Human Rights Commissions atau SAHRC, mereka memastikan hak-hak asasi manusia di negara Afrika Selatan dipenuhi, termasuk hak-hak dalam sistem pendidikan. Namun, persoalannya, adakah isu yang diketengahkan ini mendapat jalan penyelesaian dari kajian yang telah dilakukan? Ianya adalah bergantung kepada pemerintah atau pemimpin untuk memberi kerjasama bagi meningkatkan keadilan atau kesamarataan dalam sistem pendidikan. Jadi, berjaya atau tidak isu yang diketengahkan ini adalah bergantung kepada situasi tersebut, iaitu kepada pemerintah dan pemimpin di sesebuah negara tersebut. Penyelesaian masalah dalam projek kami yang bertajuk Amalan Pilih Kasih dalam Sistem Pendidikan. Okey, penyelesaian masalah yang pertama ialah latihan guru. Okey, hal ini kerana pihak yang berwajib, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM, hendaklah memberikan latihan kepada guru untuk memberikan kesedaran kepada mereka terhadap amalan pilih kasih di sekolah. Okay, dalam konteks ini, pihak berwajib boleh memberikan kesedaran kepada semua warga pendidik mengenai keburukan amalan pilih kasih dalam sistem pendidikan. Penyelesaian kedua adalah mengadakan pendidikan kesamarataan. Okay, hal ini dikatakan sedemikian kerana program-program pendidikan yang menggalakkan kesamarataan dan keadilan perlu dipertingkatkan atau diketengahkan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana pendidikan kesamarataan dapat mengelakkan guru-guru atau semua warga pendidik untuk mengamalkan amalan pilih kasih dalam kelas. Penyelesaian masalah yang ketiga ialah dasar dan prosedur yang jelas. Okey, dalam konteks ini, pihak sekolah perlulah mempunyai dasar dan prosedur yang jelas untuk mengatasi isu pilih kasih dan memberikan perlindungan kepada semua pelajar. Oleh itu, institusi sekolah perlulah mempunyai dasar dan prosedur yang jelas bagi mengelakkan amalan pilih kasih di antara guru-guru di sekolah mereka. Okey, itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.